Oleh itu, kempen pilihan raya bermula secara rasmi dan kita telah pun menyaksikan calon-calon yang bertanding. Maka kempen bermula dengan pematuhan SOP yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya. Memahami situasi dan corak kempen, melihat kepada percaturan ahli politik dalam parti, kita terus saja bersama dengan Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM. Salam sejahtera, Prof. Salam sejahtera, Ihsan. Pertama sekali, Prof, kita telah pun merungkai dan juga mengira angka calon, 112 calon untuk PRN Negeri Melaka. Kategorinya juga kita dapat saksikan 3 adun dengan 6 penjuru dan juga calon-calon muda juga turut ditampilkan. Corak dan juga tempoh 12 hari sebelum pengundian itu berlangsung, pastinya kempen itu bermula, terutamanya dalam memastikan SOP tiada kempen secara bersemuka dilakukan, hanya menerusi media sosial dan sebagainya. Bagaimana corak dan juga perjalanan PRN kali ini yang Prof dapat jangkakan ataupun kita dapat saksikan? Ya, kita berada dalam keadaan yang luar biasa. Sudah pasti yang diperlukan adalah metodologi ataupun intervensi serta pendekatan dan kaedah yang luar biasa ketika pilihan raya negeri ini. Dan saya percaya secara kreatif parti calon penyokong mampu untuk membangkitkan semangat berkempen. Dan barangkali inilah masanya untuk menunjukkan bahawa walaupun tidak ada ceramah besar, walaupun dilarang walkabout, walaupun dilarang pertemuan dengan para penyokong, mungkin media sosial sebagaimana digunakan sepanjang tempoh perintah kawalan berkurung, membentuk satu komuniti alam maya dan bagaimana komuniti itu boleh berhubung, berinteraksi secara kreatif di platform tersebut. Saya percaya ini merupakan juga pendekatan yang barangkali unik, tetapi dalam keadaan yang luar biasa seperti ini sudah pasti ia mampu untuk membawa satu perubahan yang lebih besar ke atas penampilan calon dan parti. Malahan kempen sudah pun bermula sebelum diumumkan penamaan calon dan juga kempen secara resmi. Saya percaya ramai antaranya sudah bertemu dengan pengundi mereka dengan aktiviti dan program. Cuma dilemanya adalah untuk mendekati kelompok yang atas pagar dan mungkin akan melakukan undi protes berdasarkan isu yang dibawa oleh parti. Itu adalah kelompok yang saya lihat akan diberikan keutamaan oleh parti dan juga calon kerana mereka yang taat ataupun setia kepada parti dalam sekitar 30% kepada parti A, 30% kepada parti B, yang bakinya dalam sekitar 40% barangkali akan memainkan peranan yang signifikan ke atas keputusan dan banyak bergantung kepada sejauh mana kempen ini mampu untuk mendekati berbagai kumpulan sasar, khususnya kelompok muda. Dengan penampilan calon muda barangkali mereka akan mampu untuk menunjukkan ada perubahan kepada gaya berkempen. Malahan kita juga melihat kelompok besar pengundi berada di bawah umur 45 tahun dan mungkin ini kaedah yang sesuai. Dan juga doktor, bagaimana untuk kita pastikan 112 calon yang bertanding, selain daripada itu dengan parti-parti yang ada, tiga parti terbesar termasuk bebas khususnya, untuk mendapatkan platform yang saksama menerusi apa sahaja medium yang ada sekarang ini? Ya, saya percaya SPR dengan bantuan parti-parti politik yang bertanding harus memantau dan memikul tanggung ini secara bersama. Tindakan tegas perlu diambil kepada mereka yang melanggar tata cara pilihan raya negeri. Tidak ada keistimewaan yang boleh diberikan kepada mereka yang memimpin di peringkat pusat ataupun kerajaan sementara di negeri Melaka. Pemantauan itu penting supaya masing-masing tahu keupayaan untuk berkempen adalah secara bersama. Jika ada salah laku, jika ada usaha untuk menggunakan pangkat, kedudukan dan juga agensi mereka, SPR harus mengambil tindakan dengan segera supaya ia menjadi pengajaran kepada yang lain supaya yang lain tidak mengikuti kempen sedemikian rupa. Walaupun ada yang bersedia untuk membayar denda dan sebagainya, jika sekiranya tindakan tegas diambil sehingga membatalkan pencalonan, mungkin kita akan melihat kempen ini berjalan dengan licin, lancar, tersusun kepada semua. Mungkin ada yang tidak ada platform khusus
di kawasan luar bandar misalnya, bagaimana nak mendekati kumpulan tersebut yang mungkin akses rangkaian internet itu kurang, mungkin tidak ada smartphone. Jadi saya percaya perlu ada secara kreatif, mungkin bergerak dengan brand mereka meletakkan di suatu kawasan supaya tahu calon yang bertanding. Yang penting adalah apakah yang mahu dibawa oleh mereka. Pertemuan antar personaliti itu akan berlaku, tetapi lebih daripada itu kita harus melihat pada dasar dan polisi yang cuba dibawa oleh mereka. Dan juga kalau saya bertanyakan kepada Prof, telah pun kita ketahui senarai calon yang bertanding di kawasan-kawasan tertentu. Kalau menurut Prof sendiri, mungkin antara 3 ataupun 4 adun, kawasan mana yang Prof nak melihat kepada bentuk kempen dan juga keputusannya dengan lebih awal? Ya, sudah pasti Tanjung Bidara, pertembungan di antara Rauf dan juga Mas Erian nanti, pertembungan di Asahan yang melibatkan bekas Ketua Menteri Idris Harun. Saya juga berminat untuk melihat kepada kawasan Ketua Menteri Adli yang telah memimpin pada tahun 2018 hingga 2020. Kita juga berminat untuk melihat kepada beberapa kawasan yang telah UMNO tewas ketika 2018. Ini termasuklah kawasan seperti Rumbia, Durian Tunggal, Paya Rumput, Teluk Mas dan juga Bukit Katil. Kerana kita melihat di Paya Rumput misalnya berlaku pertukaran daripada Rafiq kepada Samsul Iskandar misalnya. Jadi ini antara personaliti figura yang dari pusat datang ke kawasan tempatan, dan mungkin kita nak lihat apa sebenarnya tujuan matlamat mereka bertanding di kawasan DUT. Bagi saya ini antara kawasan-kawasan yang menarik. Sudah pasti bila lahirnya pertembungan lebih daripada 3 penjuru sehingga ke 6, itu juga mahu kita lihat di Gadik dan juga Asahan. Secara keseluruhan, kalau kita perhatikan, bila wujud 3 penjuru dan lebih, BN tewas, misalnya di Macap Jaya, Rumbia, Gadik, Durian Tunggal di bawah Parlimen Alor Gajah, di Parlimen Kota Melaka misalnya, Teluk Mas, di Parlimen Tangga Batu, Paya Rumput dan Kelebang, di Parlimen Jasin, Bemban. Ini merupakan antara kawasan yang telah BN hilang bila berlaku 3 penjuru, dan menarik untuk diteliti. Dan sudah pasti kita jangan lupa kawasan Pengkalan Batu yang melahirkan Hulk di Malaysia, yang kini bertanding sebagai calon bebas lepas pernah bertanding di bawah tiket DAP. Saya juga tertarik untuk melihat kawasan yang akan ditandingi oleh calon muda. Dan juga bila Prof bercakap berkaitan dengan calon muda, ini pastinya kita melihat kepada pertembungan dan juga kita mengharapkan politik muda itu berlangsung. Tetapi bila kita bercakap berkaitan dengan politik muda ini, pemikirannya juga perlu muda dan juga tidak kolot, walaupun isu ataupun usianya itu dikatakan muda. Bagaimana untuk kita memahami bahawa pemikiran yang tidak kolot, tidak bercakap berkaitan dengan politik lama dan sebagainya, dan seterusnya dapat memenangi dan memahami denyut nadi pengundi di Melaka itu? Bagi saya, apa yang kita lihat di Melaka adalah satu eksperimen ataupun uji kaji kepada kehadiran calon muda, di mana apabila kita melangkah ke tahun 2022, mulai bulan Januari, undi 18 sudah boleh dibenarkan. Apakah ini merupakan satu uji kaji untuk melihat trend, gelagat dan juga pola pengundian dalam kalangan kelompok yang berada di bawah umur 40 tahun dan ke bawah. Kehadiran calon muda ini harus kita lihat sebagai satu kesinambungan, satu pengkaderan dalam politik. Kehadiran calon muda juga harus dilihat bertujuan untuk membolehkan mereka menjiwai dan mendekati kelompok sasar golongan pengundi muda. Mereka juga ada ketokohan, kewibawaan dan kemampuan yang tidak boleh disekat. Kita juga lihat bagaimana calon muda terpaksa bersaing dengan barangkali dalam konteks parti sendiri apabila mereka dipilih melangkaui mereka yang memegang jawatan tinggi dalam parti. Bagaimana mereka mampu untuk mengimbangi kedudukan tersebut supaya tidak berlaku sabotaj, caketing dan sebagainya. Saya rasa ini antara yang akan dilihat dalam konteks
calon muda bagaimana mereka mampu untuk mengatasi isu-isu seperti ini di samping mewawarkan dasar pembaruan perubahan yang mahu dibawa kepada golongan belia dan remaja. Ini penting bagi saya, calon muda hadir pada tepat masanya. Calon muda ini diberikan ruang yang baik, khususnya oleh parti tertentu. Parti lain saya rasakan merupakan satu tamparan kepada mereka apabila gagal untuk mengemukakan calon-calon muda yang jauh lebih baik untuk memastikan wujudnya kesinambungan dan juga mendekati kelompok sasar sebenar, iaitu golongan undi 18 pada pilihan raya akan datang. Malahan di pilihan raya negeri Melaka ini, ia tidak boleh kita lihat kepada sekadar keputusan yang bakal keluar pada 20 November, tetapi apakah bentuk kolaborasi kerjasama politik yang membabitkan golongan muda juga harus diteliti, diharusi untuk masa depan politik tanah air. Dan pastinya nanti saya akan bersama dengan Prof Siva lagi selepas ini ataupun mungkin pada tempoh-tempoh kempen dan juga hari pengundian nanti. Apapun, terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian. Itu kita melihat kepada analisis di hari pertama selepas penamaan calon. Ada beberapa hari untuk kita lihat kepada keputusan suara pengundi di Melaka. Terima kasih Profesor Dr. Siva Murugan Pandian, penganalisis politik Universiti Sains Malaysia USM.